Geng, setiap kali kita nak servis kereta, benda paling biasa kita dengar adalah menukar minyak hitam. Kalau 2 tahun ni, itu je fluid yang kita tukar, something wrong is going to happen to our car. Warranty dah habis, kita hantar dekat pomen luar. 2 tahun pomen tanya nak servis apa, 2 tahun tu lah kita cakap servis macam biasa. Jadi kita nak tengok 9 benda yang patut kita tukar secara interval. Tapi sebelum tu, yang minyak fluid ni semua, why do we even have to change that? Kenapa tak biar je fluid yang sama seumur hayat dia? Duduk dekat dalam je kan? Jom, let's start. Setiap spesifik item dekat dalam kereta kita differ daripada kereta model lain. Macam contoh coolant hijau ataupun i80 ada lifespan plus minus 3 tahun macam tu, manakala hybrid oat coolant ada lifespan over 5 years. Dua-dua pun coolant tapi lifespan berbeza. Samalah juga dengan perfume kereta. Iklan set Air-Lavia Air Freshener mampu bertahan pada kadar paling maksimum sebab dia guna formula yang sama dengan perfume EDP. Plus, essential oil untuk Air-Lavia Air Freshener diimport daripada UK. Best fragrance market country. Tapi bukanlah nak cakap yang kalau dari UK tu maknanya gah sangat. Majority perfume dekat Malaysia ni pun datang daripada negara luar juga. Cuma UK ni maksudnya on very top quality macam itulah. Minat Air-Lavia juga. Bagus. Ya. Dapatkan sekarang sementara voucher masih ada. Kita mula dengan the obvious point. Minyak hitam ataupun bahasa pasar dia, engine oil. Minyak hitam sebelum masuk dekat dalam enjin, dia nampak bersih je, transparent, colourful gitu. Tapi yang keluar nanti bukan main hitam, jadi sludgy gel-like fluid. Kenapa? Sebab masa engine oil dekat dalam tu, secara tidak langsung minyak hitam accumulate coolant, kotoran, air dengan fuel. Enjin kita ada 90 ke 100 darjah Celsius operating temperature daripada engine combustion, membuatkan engine oil slowly berlaku proses yang kita panggil oxidation. Oxidation ni dibuatkan engine oil sampai satu masa dia jadi pekat. Pekat sangat sampai lubang-lubang yang patut dilalu untuk lubricate, dia tak boleh lalu. Masa tu besi bertemu besi je lah. Minyak hitam yang ada dekat kedai sekarang mostly fully synthetic ataupun semi synthetic. Mineral oil dah jarang dah. Bila kita nak tukar minyak hitam tu, dia agak diverse. Tapi for general rule of thumb, fully 8,000 ke 10,000, semi 5,000 kilo sehari. Oil filter tukar bersama-sama. Kita ada transmission fluid. Fluid untuk gearbox kita masih perlu ditukar, tapi tak sekerat engine oil lah. Anggaran 30,000 ke 60,000 untuk manual, 30,000 ke 100,000 untuk automatic, bergantung kepada model. Namun sebab kita tukar fluid auto dengan sebab kita tukar fluid manual adalah berbeza. Untuk manual, gearbox kita punya fluid akan slowly bercampur dengan partikel daripada synchronizer, bearing dengan gear dekat dalam gearbox tu sendiri. Partikel tu dia kecil sangat. Kecil tu. Tapi mencukupi dah untuk merendahkan jangka hayat gearbox tu. Sebab tu gearbox manual ada fluid exchange. Itu manual. Tukar fluid automatic gearbox pula adalah sebab haba. Automatic gearbox ada operating temperature yang sama dengan enjin, 90 ke 100 darjah Celsius. Lebih kurang macam tu. Panas! Macam kami Kamehameha. Bila sama panas dengan enjin, satu masa fluid gearbox pun dia degrade and breaks down with use. Macam minyak hitam juga kena tukar. Tahu tak Kamehameha tu apa? Dia macam ni. Coolant. Kita semua tahu yang coolant ni penting. Cumanya bila kita cakap pasal coolant, kita ada dengar yang air kosong cukup dah, air RO ke. Betul tu, ada betul dia. Tapi air saja dekat dalam coolant akan buatkan cooling system berkarat, especially kereta moden. Dari awal kita tengok yang enjin ada operating temperature 90 ke 100 darjah Celsius. Macam mana pula dia tak boleh pergi lebih daripada 100 tu? Meletup dah gila-gila dah ni. Dah 7,000 RPM dah. Tapi temperature enjin sama lagi. Sebab coolant
enjin yang kekalkan temperature tu. Kalau harapkan air kosong je untuk sejukkan enjin, memang tak jadi apa, Jack. Guna proper coolant untuk kereta kita. Mix coolant dengan air suling 50-50 ataupun full coolant bergantung pada apa yang kereta kita recommend. Kemudian kita ada differential fluid. Differential ni function dia untuk make sure yang power daripada enjin kepada tayar kiri dan tayar kanan kita ada pilihan untuk bergerak dengan kelajuan yang berbeza. Tanpa differential ni, average driver jadi susah sangat nak guna kereta tu. Differential biasanya kita kaitkan dengan kereta rear wheel drive, Arus, Answer, 86, BMW. Front wheel drive pun dia ada differential. Unit tu kita panggil transaxle. Transaxle typically dapat lubrication daripada transmission fluid. Jarak dekat, jadi dia integrate je terus. Tapi rear wheel drive, dia seorang-seorang je dekat belakang tu. Dia perlu pelincir secara tunggal. Sebab tu wujud differential fluid. Masa untuk tukar fluid diff hampir sama dengan transmission fluid, 30 ke 60 ribu macam tu. Fluid ni lah antara servis yang biasa orang terlepas pandang. Kita dah biasa pakai kereta yang gerak tayar depan, 4-wheel drive, IV, Saga, Civic. Lepas tu kita tukar pula, BMW, nak ngorat awet pula. Ngorat awet dapat, tapi apalah kereta ni susah sangat nak guna ni. Nak ngorat awet, tukar differential fluid dulu. Next is brake fluid. Tanpa kewujudan brake, hari ni kita kena berhenti kereta kita pakai kaki. Tips paling baik yang saya boleh bagi pasal brake ni, minta tolong pomen kita check brake dengan brake fluid setiap kali kita servis minyak hitam. Sebab brake fluid punya change interval dia agak varies. Ada yang 2 tahun dah kena tukar fluid, ada yang boleh pergi sampai 5 tahun depending to our driving and braking pattern. Fluid dengan oil yang poin-poin tadi tu, tu untuk jadi pelincir. Brake punya fluid pula, dia ni hydraulic, transfer force kepada pressure, lepas tu amplify braking force. Kita tekan tak kuat pun, tapi kereta 2 tan boleh berhenti. Sebab ada brake fluid lah, bukan sebab magic ke apa. Kalau pomen tak check pun, kita boleh detect benda ni sendiri. Untuk high-tech vehicle, ABS light akan pop up dekat meter tu. Dari situ kita akan cari simptom sampailah confirm yang problem datang dari brake fluid. Ataupun kalau semenjak ni brake ni macam keras pula nak tekan, brake gitu-gitu juga, itu maknanya perlu tambah brake fluid. Kalau brake lembut lah sangat pula, macam brake tak ada je kan, itu fluid change. Itulah antara cecair penting yang patut kita tukar pada jentera kita secara interval. Ada lagi sikit-sikit fluid yang kita kena ambil kira, macam minyak kompresor, minyak power steering. Tapi nanti video tu nanti 4 jam lah pula. Kita pergi kepada next point. Belts and chain. Belting ni satu yang kita nampak dekat tepi enjin, satu lagi duduk dekat dalam enjin. Dekat tepi tu kita panggil fan belt ataupun bahasa Melayu dia serpentine drive belt. Yang dalam enjin tu pula kita ada timing system. Untuk getah timing belt, untuk rantai timing chain. Semua ni dia ada dia punya wear and tear, especially yang getah lah. Fan belt yang gagal berfungsi akan memberhentikan semua device yang rely dekat dia. Biasanya water pump, alternator. Bila jadi macam tu, air coolant tak naik ke enjin, and enjin kita overheat. Alternator pun tak berpusing, jadi bateri kita pun takkan tercas semula. Agak disastrous. Bila bunyi squeaky tu dah keluar, elok sangat lah kita tukar benda tu. Untuk timing belt dengan timing chain, kegagalan dia akan buatkan valve jadi pegun je kat atas tu. Bila dah pegun, piston pula dia naik ke atas, berlanggar. Dadah! Overhaul! Mana lagi murah tukar timing belt ke overhaul? Overhaul bang, overhaul. Kan aku cakap kang, marah. Sebab tu I love interface engine. Valve dengan piston tak berkongsi ruang yang sama. Anything happen to timing system tak bagi efek pada dua-dua tu. Next, air filter. Benda lah ni nampak macam kertas biasa je kan. Tapi bila air filter tu dah kotor sangat, siap lah enjin tu nanti. Enjin diesel yang keluar asap hitam tu boleh jadi disebabkan oleh kertas ni je. Diamlah. Air filter ni kerja dia untuk elakkan benda asing masuk dekat dalam enjin. Nak masuk udara je, tapi bila air filter kotor sangat, dengan udara pun tak boleh nak masuk. Udara tak cukup, mixture air fuel terlalu rich, combustion jadi tak lengkap, enjin pun misfire. Semua sebab tak tukar air filter. Tukar air filter.
Last point, fuel filter. Beza dengan air filter untuk kereta moden, fuel filter tak mudah untuk kita capai macam mana air filter tadi. Sebab apa dia nak buat susah tu kena tanya engineer lah. Tapi function dia sama dengan nama filter lain lah. Menapis. Tadi tapis udara, yang ni dia tapis minyak pula. Biasanya kereta yang idling kasar ataupun enjin mati masa traffic light ada kemungkinan juga daripada fuel filter. Fuel pump dah tukar dah, injector dah clean, tapi enjin tetap juga stalling. Cek benda yang terlepas pandang ni pula. Thank you sebab layan channel ni. Harap korang enjoy lah dengan segala benda kerenah-kerenah yang kita buat kat dalam video ni. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe, kang terlepas pula video-video lain nanti. Korang minat otomotif, follow this channel. Beli Aerolavia Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Pergi panik. Jangan bat. Jumpa lagi panik. Baik. Aneh Buat hot stuff kot. Anggaran RM30,000 ke RM60,000 untuk manual. Alternator pun tak berfungsi. Hello. Penat pusing-pusing. Ya.